Ya Allah, minta berkali-kali dah tapi tak dapat lagi. Minta berkali-kali. Lah kali dah. Malah nak doa. Sebab apa? Doa pun macam tu juga. Tak ubah-ubah juga. Allahu Akbar. Dia doa nak senang tapi dia tak usaha. Mana boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam Ali Jawatankuasa Masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkatan ini kita ditempatkan oleh Allah SWT semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah dan taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi sebagai meneruskan insya-Allah kita lihat surah An-Nisa ayat 133. Surah An-Nisa ayat 133. Baik, sebagai renungan kita dalam slide lepas, maka kalau kita lihat Allah Ta'ala ulang beberapa kali, ya, iaitu milik Allah Ta'ala. Apa yang ada di langit hinggalah kepada yang di bumi ini. Dan kemudian Allah menjelaskan, Allah Ta'ala memberi wasiat sejak dahulu lagi kepada mereka yang menerima kitab, iaitu hendaklah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Ya, jika manusia kufur kepada Allah, sedangkan Allah yang memiliki langit dan bumi ini, Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak berhajat langsung kepada manusia. Itu ya. Jadi seterusnya maka Allah Ta'ala jelaskan pada surat kita pagi ini, iaitu sekiranya manusia ini kufur, Allah Ta'ala boleh gantikan dengan kaum yang lain. Dengan kata lain, Allah akan binasakan mereka. Allahu Akbar. Ya, itulah kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka Allah Ta'ala ceritakan kaum-kaum yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala, kemudian digantikan pula oleh kaum-kaum yang kemudiannya. Jadi insya-Allah kita lihat kepada ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. Jadi Allah Ta'ala beri ancaman kepada manusia yang kufur. Yasha yudhibkum ayyuhan nas. Jika Allah Ta'ala menghendaki, nescaya Allah musnahkan kamu wahai manusia. Allahu Akbar. Jadi ini peringatan Allah Ta'ala bila manusia kufur dan Allah kemurkaan Allah Ta'ala, manusia tak berubah juga. Maka Allah Ta'ala peringatkan, ingatlah
ya, maka pertama sekali kekufuran itu tidak akan memudaratkan langsung kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala maha kaya daripada hamba-hambanya. Ya, meskipun manusia taat pun, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mereka. Tapi itu tandanya kesyukuran manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi makna sini, ya, apabila manusia ini melakukan maksiat, derhaka kepada Allah, Allah Ta'ala maha berkuasa untuk binasakan mereka. Untuk binasakan mereka nanti. Bila Allah tak binasakan, kemungkinan kita tak, nanti semua tak ada orang lah. Tak, Allah sebut, wa ya'ti bi akharin. Dan Allah datangkan umat yang lain, itu sebagai pengganti. Baik, kalau ini bukan satu ayat saja dalam Quran, malahan ayat tempat lain pun ada juga. Tempat lain juga Allah Ta'ala jelaskan, Allah maha berkuasa untuk binasakan mereka yang kufur kepada Allah, mengganti kaum yang lebih elok lagi daripada mereka. Ini seperti mana yang Allah Ta'ala ceritakan surah Muhammad ayat 38, ba'dal syaitan wajim, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, iaitu berpaling pada keimanan, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia akan menggantikan kamu wahai manusia dengan kaum yang lain. Kaum yang lain yang mana Allah sebut? La yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan seperti kamu, iaitu mereka ini yang akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini, maka ancaman kepada kita ini, ya, kepada semua manusia, ya, kekufuran manusia tadi tidak menjejaskan, ya, maqam kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namun apabila Allah Ta'ala murka dengan kemaksiatan hamba-hambanya tadi, mereka yang tidak patuh, tidak taat pada Allah, Allah boleh binasakan mereka, menggantikan dengan kaum lain yang tak akan melakukan seperti mereka, malahan lebih baik lagi daripada mereka tadi. Allahu Akbar. Ya, inilah peringatan Allah Ta'ala, ingat, Allah boleh gantikan. Baik, sebab tu kalau kita sekarang ni, mungkin kita tak nampak cara Allah tak ganti. Caranya kalau kita Allah binasakan mungkin sebahagian saja. Ya, kalau kita lihat, ya, zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebab apa? Nabi Nuh alaihi salam berdoa, berdoa supaya Allah Ta'ala tidak tinggal satu rumah pun daripada rumah orang kafir. Sebab itulah Allah Ta'ala tenggelamkan seluruh dunia ni, ya, zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebab Allah Ta'ala terima doa Nabi Nuh alaihi salam. Habis semua orang kafir, yang tinggal hanya yang beriman saja. Itu sebagai contoh kepada kita, Allah boleh gantikan. Bentuk sekarang kita tengok dah, mungkin satu tempat saja, mungkin Allah Ta'ala jadikan apa? Asbab kebinasaan bagi mereka, kemudian akan digantikan pula dengan yang lebih baik daripada mereka itu. Allahu Akbar. Baik. Oleh sebab tu, kemudian Allah Ta'ala bagi targhib. Targhib ni dorongan, ya, dorongan kepada orang beriman ini. Ingat, Allah jelaskan, kita buat apa semua tadi adalah untuk apa? Mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Bukan kita buat tadi nak tunjuk pada orang, bukan nak tunjuk kita hebat, bukan nak tunjuk kita rajin, tapi kita buat tadi kerana perintah Allah Ta'ala, mencari keredaan Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab tu Allah Ta'ala bagi, ya, clue dia. Tengok yang seterusnya. Tadi Allah sebut wa kana Allahu 'ala dzalika qadira tu. Tu belum lagi dah. Dan adalah Allah Ta'ala maha berkuasa untuk berbuat demikian. Ya, kita lihatlah, ya, seperti mana umat-umat zaman dahulu, zaman Nabi Nuh, habis Allah Ta'ala binasakan, yang tinggal hanya beriman bersama dengan Nabi Nuh yang berada atas kapal, yang lain habis binasa belaka. Dan kemudian kalau kita lihat Allah cerita berkali-kali kaum Ad, kaum Samud, Allah binasakan seluruh mereka. Sebab apa? Mereka tidak beriman. Mereka yang mengikut Nabi mereka, maka selamatlah mereka. Begitu juga kalau tengok kaum Lut, kaum Lut alaihi salam, yang kalau sekarang kita terkenal dengan Lot mati, ya, itulah perkampungan mereka yang luas. Perkampungan Lot tu, Lot mati sekarang ni yang berada, ya, kita nak jadi kalau orang nak pergi biasanya orang nak pergi ke Jordan lah, yang terdekat sekali itu. Jadi dengan luasnya Allah Ta'ala binasakan
Allah Ta'ala terbalikkan. Nah, dengan izin Allah Ta'ala lah, malaikat terbalikkan muka bumi, yang atas ke bawah, yang ke bawah naik atas. Jadi laut, hampa bagi laut mati. Sebab apa? Seolah macam tasik. Sebab dia tak bersambung pun dengan laut yang lain. Allah. Inilah yang Allah sebut, ya, wa kana Allahu ala zalika qadira. Allah Ta'ala maha berkuasa nak buat demikian itu. Ya, tidak ada satu pun yang susah bagi Allah Ta'ala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu kena Allah Ta'ala. Tapi yang apa, ini sifat Allah SWT yang prihatin kepada manusia. Allah Ta'ala bagi tangguhkan lagi. Nah, cuba lihatlah. Zaman Nabi Musa AS, Fir'aun berapa kali? 8 kali. Sebelum masuk yang ke-9 tak? Nah tu. 8 kali Allah Ta'ala turunkan bentuk-bentuk musibah sebagai peringatan. Tapi kerana degilnya. Ya, akhirnya datanglah ayat yang ke-9, iaitu ditenggelamkan dalam laut. Nah, maka tamatlah. Allah Ta'ala maha berkuasa. Ya, ingatlah bila-bila masa pun. Allahu Akbar. Ya, manusia tidak dapat lepas daripada kekuasaan Allah SWT. Ya, kita ni kerdil. Ya, kita berhajat kepada Allah SWT. Ya, nak hidup, nak selamat, semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah maha berkuasa. Baik. Nah, kemudian Allah bagi tiba tarikh tadi. Ada. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Ini Allah Ta'ala bagi tarikh kepada kita ni. Man kana yuridu sawabad dunya. Baik, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia sahaja. Pahala di dunia sahaja maknanya apa? Nak kebaikan. Kalau boleh dia buat baik, nak dapat terus balasan. Nak dapat balasan. Ini yang kebanyakan orang, ya. Dan ini adalah perangai orang kafir. Perangai orang kafir tak? Baik, di situ maka ada jawapan yang mahzuf, yang tak disebut itu. Ya, iaitu apa? Barang siapa yang mendaki pahala di dunia, maka dia akan rugi. Sebab dia harap dunia saja, balasan dunia, maka dia akan rugi. Kenapa? Kerana Allah bagi alasan. Ya? Allah bagi alasan apa dia? Fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Kerana, nampak tu? Kerana di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Tu. Siapa nak dunia saja Allah bagi. Tapi siapa nak dunia dan akhirat, maka Allah akan beri. Tu. Nak dua-dua. Ini mesti orang beriman. Kalau nak dunia akhirat, kalau orang kafir, dia nak dunia saja. Baik. Makna di sini adalah Allah jelaskan, sesiapa yang hanya pentingkan urusan dunia. Kita lihat sekarang betul lah. Sampai pentingkan dunia, tak sempat nak buat amal ibadat, tak sempat nak berada di majlis-majlis ilmu. Tapi dengan dunia dia, banyak masanya. Dia tak rasa rugi dengan dunia dia. Sebab apa? Apa yang dia buat, dia nampak terus balasan ataupun ganjaran dia. Contoh ambil bisnes tak kita tak? Nampak dia boleh jadi kaya. Ya? Orang yang ada jawatan, maka nampak dia akan lebih hamba terselah sebagainya. Itu ingatlah. Siapa nak dunia saja, Allah tak kira. Allah tak terikut. Allah akan beri. Cuba lihat tak? Allah bagi mengikut usaha mereka. Orang kafir, cuba lihat orang kafir. Usaha dia tu lebih teruk, lebih kuat lagi. Kita ni tak apalah, tak perlu nak kuat sangat dah. Tapi jangan tak usaha. Usaha bertawakal. Kemudian beramal ikut perintah Allah SWT. Insya-Allah Allah bagi mencukupkan segala-galanya. Kalau kita lihat ni para anbiya alaihi wasallam, mereka bawa dalam kehidupan mereka tak? Nabi SAW mau bekerja. Siapa kata Nabi tak bekerja? Cumanya apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diwahyukan menjadi rasul, kebanyakan masa Rasulullah tu lebih kepada dakwah. Lebih kepada dakwah. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama juga ada usaha-usaha dunia. Sebab asbab dunia ni Allah bagi kita, jadikan kepada kita ni darul asbab. Kita nak cari makan minum kena usaha. Kena usaha, bukan duduk di rumah, ya Allah saya lapar, ya Allah saya nak makan, saya nak minum, tapi tak buat apa, tak usaha, tak boleh.
Walaupun Allah Ta'ala maha berkuasa nak beri semua tu, tapi Allah tak beri tu. Sebab apa? Dunia ni darul asbab. Tak macam akhirat nanti. Nampak? Sebab apa? Akhirat, apa yang terlintas dalam hati, apa yang tersebut di mulut, semua mari berlaku. Ya, sebab itulah tempat balasan. Dunia ni tempat untuk Allah Ta'ala nak lihat, nak menguji hamba-hambanya. Di mana ketakwaan mereka, usaha mereka, amal ibadat mereka, keyakinan mereka terhadap Allah Ta'ala. Dan di akhirat, kerana mereka telah yakin berusaha di dunia, maka Allah Ta'ala jadikan akhirat tadi senang untuk mereka. Allahu Akbar. Ya? Jadi makna Allah jelaskan, orang yang pentingkan dunia, ingatlah mereka akan rugi. Sebab apa? Dunia mereka dapat, tapi mereka akan abaikan akhirat mereka. Jadi sebab tu Allah jaga, ketahuilah, sebenarnya di sisi Allah Ta'ala tu ada ganjaran di dunia dan di akhirat. Jikalah manusia memohon kepada Allah nikmat dunia dan nikmat akhirat, tapi dengan usaha lah, bukan doa saja dah. Allah akan mencukupkan kepada mereka. Allah akan cukupkan mereka. Baik, kalau kita lihat samalah seperti mana Allah ceritakan surah Al-Baqarah, dalam ayat 200 202, ba'dallahu syaitanir rajim, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Jelas sekali surah Baqarah Allah Ta'ala bagi. Beza orang cari dunia sahaja, dia abaikan akhirat. Tapi orang cari dunia, tapi untuk akhirat, maka mereka nilai di sisi Allah Ta'ala. Baik, dalam ayat surah Baqarah Allah berfirman tadi, dengan bermaknanya, maka di antara manusia ada yang berdoa, tapi bukan doa saja, kita dengar usaha sekali. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Minta dunia. Sebab tu orang kita ni asyik-asyik tak? Mintalah saya jadi kaya, mintalah senang. Tak minta pun untuk kuatkan iman, tak minta pun untuk apa? Ke arah akhirat. Yang jumpa, minta dia senang, minta dia kaya. Allah Akbar. Baik, Allah jawab apa? Orang yang nak dunia saja. Dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Makna akhirat besok, dia tak akan dapat kesenangan. Fahamlah tu kesenangan? Yang ada syurga Allah Ta'ala. Baik, ini satu golongan. Kita tak nak golongan tadi ya. Nak yang kedua ni. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Orang yang nak doa macam ni mestilah orang yang beriman, beramal. Kalau orang yang kita sekadar beriman, kalau tak beramal, dia biasanya akan berdoa untuk dunia saja. Untuk akhirat mungkin kadang-kadang, usaha untuk dunia tu lebih. Baik, jadi Allah jelaskan ini mereka golongan yang kedua ni, mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan. Bahagian apa yang maksud sini? Allah kelus isyarat iaitu apa? Syurga yang mereka idamkan itu. Jadi mereka bersusah di dunia. Bukan untuk dunia, tapi untuk mendapat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam surah Syura pula. Dalam surah Syura ayat 20 Allah Taala berfirman, ba'da syaitan wajim, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Nampak dah? Jadi sini ingat saya kata, walaupun Allah sebut kata doa tu, orang yang berusaha dengan iman dan amal ibadat. Dengan iman dan amal ibadat. Baik, dalam surah Syura Allah Taala berfirman, man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang mendaki keuntungan di akhirat, jadi dia usaha dunia ni untuk akhirat dah, nazid lahu fi harsih, kami akan tambah keuntungan itu baginya. Allah kata tambah itu ganjaran pahala Allah akan tapi ini clue dia, orang nak pada akhirat mesti dia ni orang yang kuat beramal ibadat, yang kuat berketaatan kepada Allah, ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, malahan dalam surah Isra. Dan surah Isra Allah Ta'ala berfirman,
Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u. Barang siapa mengenaki kehidupan sekarang, hak dunia orang, dunia hak sekarang ni, dah kami segerakan baginya dunia itu. Nah, siapa nak dunia, Allah kata tak, kami bagi, tak apa. Macam kita lihat orang kafir ya. Allah bagi mereka yang lebih hebat daripada orang Islam. Kita nampak kedudukan mereka. Sebab mereka nak dunia. Mereka usaha. Nah, kita ni, nampak tak? Kadang-kadang tu, usaha-usaha juga tak. Tapi kadang usaha dengan malas. Itu yang Allah tak berinya. Tapi jangan terlalu rajin sampai lupa akhirat. Ya. Kita kena minta dunia. Dunia pun kena minta kepada Allah. Ya. Akhirat lah lagi kita kena minta. Bukan sekadar minta lah, kena usaha lah. Allah sebut dah, siapa hendak ke depan sekarang untuk duniawi, kami akan segerakan bagi dunia. Allah akan bagi. Ya, apa yang kami kendaki bagi orang yang kami kendaki. Dan sebab tu apa maksud dia? Ada orang yang usaha, Allah beri. Ada yang usaha, ada juga Allah tak beri. Ini ujian daripada Allah SWT. Tapi ingat semua tu tak? Tu siapa yang Allah nak beri, Allah beri. Tak beri, itu hak Allah. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Na'udzubillah min zalik. Ini Allah kata apa? Sebab ni nak dunia, dia sibukkan dunia sangat. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Tu nampak? Sebab apa? Sibuk dengan dunia. Kami tentukan baginya neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela. Tercela dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan rugi orang macam ni ya. Itu Allah jelaskan lah. Siapa yang nak dunia pasti rugi. Nak dunia saja. Baik. Cuba kita lihat. Ayat yang semakna bukan satu tempat. Banyak tempat sebab Allah nak ulang-ulang. Kadang manusia ni lalai. Sebab tu kita kata kenapa kita ni sering kali diperingatkan. Walaupun kata hari ni kita dengar. Lain kali pula kita kena dengar lagi. Sebab apa? Sebab manusia dengan lalai. Tengok kemudian kedua Allah sebut dalam surah Isra itu juga. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat nak syurga Allah lah. Ya, bukan nak dengan apa angan-angan kosong, angan mak jenin. Nak buat amal tu tapi nak syurga. Bukan Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu. Nampak Allah kata berusaha, kena usaha dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan dia adalah mukmin. Berimanlah, syarat beriman. Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Mana pahala tu Allah bagi di akhirat nanti. Allahu Akbar. Dan semua itu Allah sebut ada yang usaha untuk dunia, ada usaha untuk dunia akhirat. Wa kullan numiddu haula'i wa haula'i 'ata'i min rabbik. Kepada masing-masing golongan, setiap golongan tadi hak nak dunia saja ke nak duit akhirat, baik golongan ini maupun golongan itu, sebab ada golongan berbeza tak? Kami berikan, Allah kata apa? Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Tak? Allah bagi. Orang kafir ni kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, itu hak Allah Ta'ala. Tapi Allah bagi sebab apa? Sebab mereka berusaha. Allah Ta'ala tak kira. Allah Ta'ala tak bakhil. Tapi manusia yang bakhil nak mencari keimanan. Baik. Dan Allah jelaskan, wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Dan kemurahan Tuhanmu itu tidak dapat dihalangi. Tak ada siapa pun yang boleh halang. Kalau Allah nak sifat rahmat Allah Ta'ala, Allah bagi. Kepada orang kafir Allah bagi. Kepada orang mukmin lagilah Allah bagi. Walaupun kita nampak kadang-kadang orang Islam ni mungkin ada susah ya. Kalau kita lihat dalam dunia ni, kebanyakan negara-negara Islam ni dikaitkan negara miskin. Negara miskin. Jangan kita kata Allah Ta'ala tak lihat dengan pandangan rahmat. Silap. Sebabnya negara miskin ni lah yang akan masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab manusia ni, dia kalau banyak yang kaya, banyak yang senang, dia akan lupa pada Allah. Tengok Allah cerita apa? Fir'aun. Nampak tak? Fir'aun sebab apa? Dengan kekuasaan kekayaan dia, binasa dia. Sebenarnya menteri dia Haman. Tu menteri ya. Ni pokok-pokok yang ada pangkat Allah ceritakan semua binasa belaka. Qarun yang ada harta banyak, Allah binasakan belaka. Sebab apa? Tidak beriman. Bukan mencari kerajaan Allah. Allahu Akbar.
Sebab tu Allah sebut apa? Kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Tak ada siapa yang boleh halang. Allah boleh beri pada siapa Allah kehendaki tadi. Allah. Tapi kemudian Allah Ta'ala perintah ya, undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka dan sebahagian lain. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, Allah bagi lebihan nak. Tapi semua itu ingat, bukanlah makna dunia ni hebat. Allah sebut walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ini untuk beriman. Allah sebut dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Tu ya. Allah jelaskan orang mukmin, nampak tak? Walaupun mereka ni ada yang miskin dan sebagainya, tapi di akhirat maka Allah akan bagi kehidupan yang lebih hebat lagi. Daripada orang yang senang di dunia tapi mereka kufur kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi Allah sebut ingat tu semua. Ya, apa yang kamu buat wahai manusia, apa yang kamu lakukan di dunia ini, wa kana Allahu sami'an basira. Tengok tu. Wa kana Allahu sami'an basira. Ingatlah Allah Ta'ala Maha mendengar. Sebabnya kenapa Maha mendengar? Sebabnya kita ni dalam doa ada kan. Sebab setengah manusia tu, nampak tak? Dia putus rahmat daripada Allah. Kadang-kadang nampak dia kata, ya Allah, minta berkali-kali dah tapi tak dapat lagi. Minta berkali-kali. Lah kali kata, malah nak doa. Sebab apa? Doa pun macam tu juga. Tak ubah-ubah juga. Allahu Akbar. Dia doa nak senang tapi dia tak usaha. Mana boleh? Allah dah jadikan apa? Jadikan asbab. Kita nak hilangkan lapar, kena makan. Walaupun Allah Ta'ala boleh bagi kenyang kepada kita tanpa sebab. Sebab dunia bukan akhirat. Ingat dunia bukan akhirat. Tu. Jadi Allah Maha mendengar supaya manusia perhati. Dalam cakapan mereka cakap elok berdoa elok kepada Allah Ta'ala yang baik-baik. Basira, lagi Maha melihat. Tu. Dikaitkan apa? Mendengar perkataan, melihat perbuatan. Melihat perbuatan manusia tadi. Adakah mereka berbuat hidup dunia mereka ini untuk mereka berasa nak kekal di dunia? Sebab ada orang kafir, mereka usaha sebab apa? Nak jadi kaya raya sebabnya seolah mereka akan kekal hidup di dunia. Orang Islam jangan begitu ya. Orang Islam begitu. Sebab kita ni tak akan bawa apa yang kita usahakan itu melainkan amal ibadat kita. Tu. Jadi Allah sebut Allah Maha melihat. Dan semua ni bukan Allah mendengar melihat kita ya. Semuanya akan diberi balasan. Semuanya akan diberi balasan mengikut amalan mereka. Perbuatan baik, niat mereka itu yang baik, insya-Allah maka Allah akan beri dengan balasan yang baik dengan syurga Allah Taala. Kalau niat mereka untuk dunia saja, mereka dapat dunia. Mereka dapat dunia, tapi di akhirat mereka akan menjadi orang yang rugi. Allahu Akbar. Baik. Jadi setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Allah Taala yang menguasai langit dan bumi ini. Sebab apa? Allah mampu. Allah mampu nak bagi kepada siapa yang kaya, siapa yang miskin. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi setelah mana Allah Taala perintah dalam ayat lepas Allah perintah supaya buat ihsan kepada kaum wanita, berlaku adil dalam muamalat dengan mereka. Maka di sini pula ayat seterusnya pula Allah Ta'ala perintah pula secara umum berlaku adil. Perintah supaya berlaku adil dalam setiap perkara. Berlaku adil setiap perkara dan menyeru supaya memberikan kesaksian pada bentuk yang sempurna. Sama ada persaksian itu ke atas orang kaya ke atas orang miskin ke, ya. Dan juga Allah Ta'ala peringatan bentuk ancaman, jangan mengikut keinginan hawa nafsu. Kemudian Allah Ta'ala mengajak supaya beriman dengan semua malaikat, kitab-kitab dan juga rasul. Lalu diikuti pula mengikut dengan Allah Ta'ala ceritakan pula sifat-sifat orang munafik yang tercela.
dan juga ancaman ke atas mereka dengan azab dan juga kebinasaan yang akan mereka temui di akhirat kelak. Sebab dalam kita dalam umat Islam ini ada satu golongan, nampak tak? Yang kita selalu sebut iaitu golongan munafik. Tu yang bahaya tak? Tu yang kita kena jaga tadi. Baik, jadi kita naik pada ayat seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. وَإِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Baik, ini Allah seru kepada kita kalau tadi secara umum Allah bagi keadaan manusia dah. Ada yang nak dunia saja, ada yang nak dunia akhirat. Kenapa Allah nak dunia saja? Sebab takutnya di kalangan orang Islam ni ada yang kita yang tadi niat tu tak sampai akhirat. Niat ni buat kerja untuk dunia saja. Tu. Baik, jadi sebenarnya Allah jelaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ni orang beriman kita lah, orang beriman. Allah tak seru pada orang kafir sini. Orang beriman. Apa Allah perintahkan ni? Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Dalam hukum Allah, sunnah Rasul. Menjadi saksi kerana Allah. Tu menjadi saksi kerana Allah. Baik, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya yang beriman, macam muslim-muslimat kita ni, supaya mereka sentiasa menegakkan keadilan. Keadilan ni maknanya iaitu dalam percakapan hendaklah yang betul, dalam amalan hendaklah bertepatan dengan syariat. Itu adil. Sentiasa tegakkan keadilan, tidak condong ke kanan ke kiri. Ini adalah masalah apa menjadi saksi sebenarnya. Tidak lemah kerana celaan orang yang mencela dan tidak dipalingkan oleh sesiapa pun daripada kebenaran tadi. Dan mereka diperintahkan supaya tolong menolong antara satu sama lain, bantu-bantu dalam menegakkan keadilan tersebut. Ya betul lah, kita lihat dah. Dalam kita nak buat apa sekalipun, dalam Islam Allah sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaktian. Perkataan buat benda baik-baik belaka. Wa taqwa, ketakwaan, takut pada Allah, ajak manusia. Tengok, sebab tu kita ni ada dalam umat Islam ini, umat Nabi Muhammad yang paling hebat sekali, sebab kita ada amar ma'ruf nahi munkar yang tidak ada pada umat lain. Umat lain mereka hanya buat amal je, buat sendiri je. Tapi dalam kita umat Islam, kita ada amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang buat baik. Ini tolong menolong. Melarang daripada kemungkaran. Juga kita tolong dia. Tak nak dia nanti akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Baik, dan kemudian Allah jelaskan semua itu apa? Syuhada'a lillah. Tengok tak? Syuhada'a lillah. Menjadi saksi kerana Allah. Menjadi saksi kerana Allah. Baik. Dari sini, yang maksud menjadi saksi kerana Allah, nampak tak? Diandai kata kita ni diminta tolong untuk jadi saksi dalam perbicaraan dan sebagai apa? Bukan kita nak menyebelahi puak kita, bukan tim kita. Ingat tu, bukan masalah tim tapi masalah apa? Hak Allah Ta'ala diutamakan. Hukum syariat hendaklah ditegakkan. Itu yang utama. Sebab kalau kita tengok ya Allah Akbar. Dalam masyarakat kita lah sekarang mungkin kita mungkin dah berkurang dah sikit. Kalau tidak, nampak tak? Tim A dengan tim A, tim B dengan tim B, sampai hak ni kata hak ni kata ni. Allahu Akbar. Bukan tolong menolong, tapi cemuh-mencemuh antara satu sama lain. Di mana yang kita nak jawab esok? Man ikhwanukum? Siapa saudara kamu? Kalau nak mencela atas dunia ni bukan saudara.
Bukan saudara ya. Tu. Saudara ni adalah apa? Bukan nanti anak daripada mak dan ayah ya. Tapi saudara ni saudara fiddin. Saudara sudut agama. Tak kira bangsa apa sekalipun. Tapi agama satu. Warna kulit ke apa semua Islam tak perhatikan langsung. Warna kulit bukan kita boleh cat naik di biru, bukan boleh cat naik di kuning. Sebab tu semua datang pada Allah Taala. Allah tengok pada hati, bukan lihat pada warna kulit, bukan lihat pada rupa paras. Allah lihat kepada hati dan juga amalan. Tu. Baik. Tu. Bukan kerana apa? Kasih ataupun nak seseorang tu menang, maka kita menyebelahi dia padahal dia buat perkara yang tidak tidak diizinkan oleh Allah sebagainya. Baik. Sebab itulah dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq yang kedua Allah Taala berfirman, "Wa aqimu syahadata lillah." Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Tu. Makna sini adalah iaitu kalau kamu diminta supaya menjadi saksi, maka tunaikanlah semata-mata kerana mengharapkan rahmat daripada Allah. Kamu buat itu untuk menolong agama Allah. Maka ketika itu kesaksian itu adalah benar. Sebab menegakkan Allah. Iaitu sebab dia benar, sebab dia bersifat adil, sama. Tiada sebarang apa yang dapat mengganti ataupun menyembunyikan perkara kebenaran tadi. Maka itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak sampai Allah sebut apa? Berlaku adil ni. Walau ala anfusikum, sekalipun terhadap dirimu sendiri. Tu nampak Allah sebut sendiri. Sebab apa? Manusia ni lebih sayang diri dia. Kenapa? Setiap manusia mesti sayang pada diri dia. Kita nak tak kalau kita contohnya ada api, kita nak masuk dalam api? Tak nak. Ada pisau kita pergi pijak? Tak nak. Sebab kita sayang pada diri kita. Nak tak pergi duduk di tengah jalan supaya kita langgar? Tak ada. Jadi orang gila je. Jadi Allah kaitkan pertama sekali supaya apa? Tegakkan pada diri sendiri. Iaitu saksikanlah kebenaran walaupun hal itu membahayakan diri. Membahayakan diri. Baik, benarlah. Seperti mana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah benar meskipun pahit. Katalah benar meskipun pahit. Tapi orang kita zaman sekarang mana yang kata macam tu? Sebab apa? Pertama kali nak jaga hati. Nak jaga hati. Lepas tu nak jaga apa? Supaya dia dipandang apa? Dipuji dan sebagainya. Kalau dia mengatakan benda yang betul, nanti orang akan mencaci dia ataupun orang akan menolak dia sebagainya. Sampai gitu ya. Nampak maksud sini, jadikanlah saksi walaupun tadi sendiri itu walaupun bahaya sekalipun. Itu sebab apa? Nak menegakkan kebenaran. Maknanya apabila ditanya tentang satu perkara, maka katalah benda yang sebenarnya meskipun hal itu mungkin rugi bagi kita. Rugi bagi kita sendiri. Kenapa tak? Kerana Allah akan menjadikan kelapangan dan jalan keluar daripada setiap kesempitan bagi setiap orang taat kepada Allah Taala. Allah akan lapangkan. Mungkin dengan sebab dia kata benar tadi, dia dilucutkan jawatan, dia buang kerja sebagainya. Tapi nak menegakkan kebenaran, insya-Allah dia keluar dari itu, Allah akan buka jalan hak lain. Tapi itu bukan senang ya. Sebab apa? Iman. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi tunjuk di dada dah, al-imanu hahuna. Iman tu duduk sini, Nabi tunjuk dada sebab apa? Dalam dada ada hati. Hati tu tempat yang kontrol segalanya. Sebab tu Nabi kata dah, kalau baik ada hadis yang panjang dah. Dalam hadis 40 pun ada, dan kita Muslim pun ada, dan kita Riyadhus Shalihin pun ada lah. Dan hadis yang amat panjang berkaitan dengan hati ya. Sebab tu Nabi kata ala wahya qalb. Ketahuilah itulah hati. Sebab apa? Kalau hati elok, semua perkataan, perbuatan semua elok belaka. Tapi kalau hati tak elok, semua tak elok belaka. Begitulah iman. Begitulah iman. Kalau hati itu penuh dengan keimanan, insya-Allah semua elok belaka. Tapi kalau penuh dengan kemunafikan, itu kadang-kadang nampak baik, kadang-kadang buat benda tak elok Nauzubillah dzalik, jangan itu. Baik. Jadi Allah pesan atas diri sendiri pun buat baik.
Tu. Dan berlaku adil. Berlaku adil lah. Tapi cuba kita lihat. Sekarang ni kita ambil konteks yang luas sikit. Adakah sekarang ni manusia berlaku adil pada diri sendiri? Kadang-kadang dia tak berlaku adil. Kenapa dia tak berlaku adil? Tengok. Allah sebut dalam surah Baqarah, Allah kritik pokok Yahudi. Allah kritik pokok Yahudi. Tengok pokok Yahudi kata apa? Allah Taala kata pada pokok Yahudi, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Patutkah kamu menyuruh orang ramai berbuat kebaikan sedangkan kamu melupai diri kamu sendiri? Ini yang banyak. Bukan saya tahu pemimpin-pemimpin juga begitu. Pemimpin-pemimpin juga begitu ya. Aja orang buat baik-baik tapi dalam masa sama juga bankrupt. Bankrupt diri sendiri. Sebab apa? Dengan rasuahnya lah, dengan pembohongan dan sebagainya. Allahu Akbar. Jangan begitu ya. Begitulah kepada diri sendiri kita dah faham setiap perintah Allah Taala wajib kita laksanakan. Berapa ramai tak sembahyang? Kita tengok kat situ. Berapa ramai tak sembahyang? Ini yang perkara yang harian kita. Kalau puasa tu kita kata setahun sebulan je kan. Bulan Ramadan. Bab sembahyang sebab setiap hari. Berapa ramai tak sembahyang? Makna dia tak berlaku adil pada diri dia. Dia ambil dunia tapi dia tinggalkan akhirat. Makna dia tak berlaku adil pada diri sendiri. Allahu Akbar. Sedangkan faham, orang solat Allah bagi rahmat lebih dunia akhirat. Orang tak solat besok azab yang berat dekat atas dia. Tadi manusia buat tak juga. Adil ke? Jawapannya tak adil. Dia berat dunia daripada akhirat. Nampak tak? Itu atas diri sendiri ya. Fikir tu. Baik, yang kedua pula Allah sebut menunjukkan orang yang rapat dengan dia. Awil walidaini wal aqrabin. Atas sekalipun walidain, kedua ibu bapa, wal aqrabin, kaum kerabat. Biasanya kita kaitkan ibu bapa, kaum kerabat, biasanya kita akan lebih pro pada mereka. Pro mereka lebih menjebelah pada kaum kerabat sendiri. Sebab apa? Adik-beradik. Baik, malahan apabila persaksian itu berkaitan dengan ibu bapa ke ataupun kaum kerabat, maka janganlah membela mereka. Jangan membela mereka sekadar mana tu tak benar. Tetapi berilah penyaksian yang benar meskipun hal itu akan menyebabkan mereka ini mereka ini mungkin apa? Kena mereka ni dikena tindakan hal sebagainya. Sebab apa dah? Sebab kebenaran itulah yang dikehendaki oleh Allah Taala. Sebab tu nampak tak? Sebab tu dalam hal ni dalam Islam sebagai contohnya, kalau ibu bapa itu sebagai ataupun defendant, maka hakim tu tak boleh anak. Walau qadi sekalipun, maka dia tak boleh putuskan kat atas ibu bapa dia. Itu mesti orang lain. Sebabnya apa? Mesti ada perasaan. Perasaan apa? Nak selamatkan atau nak berat sebelah tadi pasti ada. Allahu Akbar. Baik. Kemudian Allah jelaskan wa in yakul ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Ingatlah Allah kata, jika dia kaya ataupun miskin. Allah tak lihat semua tu. Allah kata kalaulah dia kaya ke dia miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Allah lebih tahu apa baik bagi dia. Maksudnya, nampak tak? Janganlah bela sebab orang tu kaya. Ataupun jangan pula ada belas kasihan sebab orang tu miskin. Tu nampaknya. Jadi Allah Taala akan melindungi mereka. Allah akan melihat kedua-duanya. Sekiranya mereka itu benar, perkara itu yang baik, maka Allah akan melindungi mereka. Sebab tu kena kata benar walaupun contoh ibu bapa ke ataupun kaum kerabat ke yang buat salah, kita tetap kena kata salah. Itu bukan kita nak ataupun nak jadi defend kepada mereka. Tetapi kalau benda itu benar, tu boleh defend. Itu benda yang diharuskan dah. Baik, oleh sebab tu Allah jelaskan dalam hal nak menjadi syuhada, menjadi saksi ini, tu hendaklah orang yang berlaku adil tadi.
Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ni Allah kata kan. Maka janganlah kamu mengikut hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Tu ya. Ini biasanya berlaku. Maknanya jangan ikut hawa nafsu ataupun satu golongan, satu puak, ataupun sebab rasa benci kepada seseorang menyebabkan seorang tu tidak boleh berlaku adil dalam urusan-urusan kehidupan sebagainya. Tetapi hendaklah sentiasa bersikap adil, menegakkan keadilan pada setiap keadaan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Maidah ayat ke-8, ba'da minasyaitanir rajim, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Tu jangan pula kita benci pada satu orang tu, kita mengani dia sebagainya. Sebab tu Allah kata i'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, kerana adil itu lebih hampir kepada takwa. Berlaku adil pun dah hampir kepada ketakwaan dia. Baik. Kalau kita lihat, maka ayat ini juga merupakan ucapan yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah ketika mana Rasulullah utuskan dia kepada penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar, sebab Khaybar dikaitkan dengan puak Yahudi tak? Untuk memungut jizyah. Jizyah ni cukai kepala. Cukai kepala tak kepada mereka. Iaitu zaman dahulu tak berbentuk buah-buahan dan juga hasil tanaman mereka. Puak-puak Yahudi tadi. Baik, lalu mereka ni berusaha berusaha untuk apa? Bagi rasuah. Zaman tu dah ada dah. Nak bagi rasuah kepada Abdullah bin Rawahah supaya apa? Supaya kata apa? Kalau sepatutnya kena 10 kuranglah. Bagi rasuah dia. Maka Abdullah bin Rawahah pun berkata, demi Allah. Demi Allah. Sungguh aku datang kepada kamu daripada makhluk yang paling aku cintai. Siapa dia? Rasulullah. Dan sungguh tu ya. Jadi dia macam ada bersumpah. Dan sungguh lebih aku benci kamu ni, dia kata, kamu ni aku lebih benci daripada monyet dan khinzir. Sampai gitu. Maknanya hak binatang ni aku benci kamu lebih daripada binatang lagi. Sebab apa? Sebab mereka nak bagi rasuah tadi. Jadi sebab tu katanya, dan tidaklah cintaku kepada baginda. Cinta kepada baginda Rasulullah dan benciku kepada kamu menyebabkan aku berlaku tidak adil kepada kamu. Aku nampak tak? Jangan harap aku nak berlaku tidak adil. Baik, lalu mereka berkata apa? Maka kata mereka, dengan ini maka akan tetaplah tegak langit dan bumi. Iaitu apa? Hukum Allah Ta'ala. Sampai gitu mereka akui sahabat ni apa? Pegang sungguh dengan amanah daripada Nabi. Ya Allah, hari ini nampak kita bagi amanah kepada pemimpin, merosakkan mereka. Illa Masya Allah lah. Mereka yang takut pada Allah, yang menegakkan kebenaran insya-Allah. Okey. Baik, kemudian Allah sebut lagi, wa in talwu au tu'ridu, jika kamu memutablikkan. Sebab nak menangkan seseorang tak? Jika kamu memutablikkan atau enggan menjadi saksi. Ni ada juga pula. Dia tahu kawan dia salah tak? Saya tak nak. Padahal dia tahu. Baik, kata Imam Mujahid dalam ayat ni, talwu ni makna apa? Mengubah. Mengubah dan menggantikan persaksian tadi. Orang kata begini, dia kata begitu. Kalau kita tengok di mahkamah, betul lah. Sebab sekarang mahkamah sekarang bukan mahkamah yang mengikut pada syariah. Sebab kita ni mahkamah sivil, kita yang telah dilatih oleh Inggeris, walaupun dah tinggal dekat 100 tahun dah, kita tahu berapa tahun dah, tapi tak habis-habis. Otak Inggeris, tengok cakap pun cakap Inggeris. Mesti di mahkamah mesti bahasa Inggeris. Bahasa utamaan bahasa Inggeris. Pergilah ke mana pun. Ya Allah, satu dunia tak? Betapa berjayanya mereka menguasai dunia ni. Allah, tak apalah dunia untuk mereka tak. Tu. Baik. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ali Imran ni,
Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Perangai kelompok Yahudi Allah sebut, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang membelitkan lidahnya membaca kitab, iaitu puak-puak alim. Alim ulama puak-puak Yahudi tak? Ya. Benda yang betul, mereka tak sebut. Contoh sifat Nabi Muhammad mereka tak sebut. Benda ya, macam saya sebut dah. Contohnya tak? Telah adanya hukum berzina itu hukumnya rejam sejak dulu lagi, dah ada. Tapi mereka putar belik sebagainya. Cuba lihat dalam puak Kristian apa dia? Baptis, bayar saja, bayar habis. Nanti dosa tu dah selesai. Allahu Akbar. Kalau begitu habis orang kaya semua boleh berzina belaka. Nampak dah rosaknya agama. Diputar belikkan oleh Ahlul Kitab tadi. Allahu Akbar. Tu. Kemudian tengok Allah jelaskan. Ingat semua tu. Jangan buat tadi. Sebab apa Allah sebut? Tu. Fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Tu ingat semua tu ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jangan nak buat berat sebelah dan sebagainya ataupun pembohongan sebagainya. Tu. Sebab tu Allah sebut ahli kitab tadi mereka mentadbiqkan lidahnya. Mereka makna apa? Mereka mengubah kebenaran tadi. Malahan Allah Taala bagi cerita surah Baqarah ayat 283 ba'da syaitan rajim, wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh, dan barang siapa yang menyembunyikannya, menyembunyikan kebenaran maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Hati dosa. Sebab niat dia. Nak menyembunyikan kebenaran, Allah tak berdosa. Baik. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul syuhada'i alladhi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha. Tu. Ini ada di antaranya Nabi kata apa? Sebaik-baik saksi adalah yang memberikan kesaksiannya sebelum dia ditanya. Tapi di mahkamah tak boleh lah. Di mahkamah tak boleh. Ini hak biasalah. Hak biasa contohnya kita apa tak? Kita tahu orang nak bergaduh dan sebagainya, dan kita tahu orang siapa yang berlaku sebenarnya. Nampak tak? Orang tak tanya kita tak, tapi kita beritahu untuk selesaikan masalah. Ini masuk dia situ. Tu. Sebab tu Allah tak bagi ancaman tak? Ingat, Allah bagi ancaman sebab manusia ni seringkali putar belik percakapan dan berat sebelah. Nampak tak? Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ni sebenarnya bentuk ancaman apa? Ingat, Allah tahu tu apa kamu buat. Sebab apa? Setiap perbuatan kamu itu akan dibalas. Setiap perbuatan kamu pasti akan dibalas. Kalau kamu buat baik kerana Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan syariat, insya-Allah kamu akan mendapat pahala. Tapi kalau kamu buat tadi untuk memenangkan seseorang atau puak kamu, kamu sanggup menepikan kebenaran, ingatlah kamu juga akan dibalas. Allahu Akbar. Jadi Allah sebut di sini banyak kali dalam Al-Quran Allah sebut khabir ni mengetahui tak? Bukan tahu saja, tapi tahu tu untuk beri balasan. Iaitu Allah tak akan berlaku zalim di atas balasan Allah Taala pada hari kiamat nanti. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan pada solat pagi kita ni memberi keterangan kepada kita supaya kita ni nampak tak? Dalam hal kehidupan kita ni mestilah ada apa untuk jadi saksi kau sebagai sebenarnya. Tapi jangan jadi saksi palsu nak menangkan seseorang dan sebagainya. Ataupun nak selamat diri. Hak tu yang banyak nak selamat diri. Takut orang kita ni bukan takut kita tahu bukan takut tentang Allah Taala takut malu pada orang. Takut malu pada orang tu lebih utama lagi biarlah dia tanggung dosa. Dia kira apa? Akhirat esok dia dengan Allah Taala. Besok tu lagi berat. Sebab apa? Sekarang ni kalau orang tahu contohnya di dunia saja habis. Tapi di akhirat besok khalaik ramai. Khalaik ramai faham tak? Semua manusia daripada sejak zaman Nabi Adam AS tu. Akan lihat jadi saksi belaka. Subhanallah. Itulah jadi muslimin dan muslimat Allah Taala. Ambillah pengajaran apa yang kita dengar pada pagi ini, dapat jadi panduan kita untuk kita amalkan. Dapat kita wawarkan lagi kepada sahabat-sahabat yang sesini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin. Sakin. Allahumma nas'aluka al-khaira ma yasaraka ibadika Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ونعوذ بك من شر ما استعاذ محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ما وترضى. اللهم زد علما نافعا وزد يقينا صادقا وزد عملا متقبلا عنك يا مرحمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، واجعله لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان وفي الصراط، وادخلنا الجنة كالفصيح برحمة الرحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.